kasih Tuan Pengerusi, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya tidak menuduh secara khusus kepada Datuk Lee Chong Wei lah. Hanya buat satu general statement supaya bintang-bintang sukan kita yang telah menjadi profesional, apa yang saya message yang saya katakan ialah supaya mereka jangan hanya bertumpu kepada kejohanan-kejohanan profesional ataupun sekip mereka, tetapi juga apabila mewakili negara itu perlu dititik beratkan. Jadi saya tidak membuat sebarang tuduhan khusus kepada Datuk Lee Chong Wei, hanya satu general statement untuk menyedarkan ataupun memberikan sedikit teguran. Saya nak balik sedikit kepada IKBN tadi. Persoalan yang saya nak timbulkan ialah apakah rancangan kementerian, kerana dalam itipati ucapan saya tadi ialah mereka yang drop out di peringkat SPM. Saya rasa perlu ada satu usaha supaya memastikan mereka tidak ada orang muda kita drop out di peringkat SPM. Apa yang saya nak katakan, kalau mereka drop out di SPM, maka peluang untuk mendapat satu pekerjaan yang lebih baik itu amat berkurangan. Apakah perancangan pihak kementerian supaya memastikan mungkin diserapkan dalam sistem pendidikan negara supaya memastikan sekurang-kurangnya mereka ada peringkat kemahiran selepas SPM. Apa yang masalah sekarang, ada juga di kalangan orang muda kita, dia drop out di peringkat SPM, mungkin terus pergi cari kerja, tak ada lagi satu kemahiran yang lebih khusus. Jadi apakah mungkin perancangan daripada pihak kementerian untuk mungkin seolah-olah satu program cali ataupun program memastikan mereka tidak ada drop out di peringkat SPM dan perlu ada satu sijil selepas itu. Terima kasih. Boleh tambah sikit Yang Berhormat Toran ya. Terima kasih Datuk Pengerusi. Sama dengan poin yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat daripada Rasa, iaitu mengenai dengan belia-belia yang tidak mendapat pencapaian dalam SPM dan sebagainya, yang jadi menganggur. Tapi di kalangan mereka ini kita dapati bahawa ada talent tersendiri, ya. Umpamanya dalam bidang muzik, kesenian. Tapi saya lihat bahawa di negara kita ini, apabila institusi, sama ada dia tajian kerajaan ataupun private, terlalu menitik beratkan kelulusan akademik. Jadi ramai daripada mereka ini yang tidak dapat peluang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang yang mereka mahir. Ya. Saya ambil contoh, Datuk Pengerusi, di Filipina, ya, hampir semua ataupun kebanyakan daripada ahli pemuzik mereka ini yang dieksporkan oleh negara ke seluruh benua dunia ini tidak mempunyai kelayakan yang cemerlang dari segi akademik, tapi mereka diberi peluang untuk berlatih dalam bidang yang mereka mahir. Jadi adakah kementerian mempunyai rancangan untuk tackling ataupun mengambil kira mereka-mereka ini? Ya, terima kasih. Untuk pengetahuan oleh Yang Berhormat, perkara yang dibangkitkan itu mungkin telah dibincangkan sejak tahun 1960-an. Sebab itu pada tahun 1964, IKBN pertama dipertak di Bena, iaitu untuk menyediakan tempat kepada dropout yang tidak lulus SPM. Untuk mengelakkan mereka daripada tercicir, maka IKBN ini dibina pada tahun 64. Sebab itu cadangan ini saya tak pasti dari mana kita nak buat, tapi Kementerian Pelajaran sepatutnya boleh memikirkan. Tetapi untuk Kementerian Belia dan Sukan, mulai tahun 1964 telah kita bina pertak yang pertama mengambil pelajar-pelajar ini, dan pada tahun 2009 sahaja yang memohon untuk memasuki IKBN adalah seramai 50,654 orang. Tetapi kita hanya dapat menerima 8,264 orang sahaja, menanti lagi 6 IKBN yang bakal siap. Ini adalah antara perkara yang menjadi keresahan Yang Berhormat Rasah dan Yang Berhormat Tuaran. Bagaimana dapat kita menyediakan safety net, jaringan untuk pelajar-pelajar yang tercicir ataupun yang gagal dalam SPM dapat diberikan tempat. Dan kalau ada Yang Berhormat berminat untuk tahu komposisi, 14% daripada pemohon yang berjaya adalah Melayu, 24% daripada pemohon yang berjaya adalah dari kaum Cina, 24%, India 11%, dan 38% daripada Bumi Putra, Sabah dan Sarawak.